Itu dia kata populasi najam, stellar population lah. Stellar ni khas pada bintang. Untuk stellar, najam is bintang lah. Ya? Jadi pada tahun 1940 lagi, ya, ahli astronomi sedar bahawa terdapat dua jenis bintang-bintang dan galaksi at that time lah. Ya, tapi dalam tahun 2000 era apa yang grup 1 ni dia dah tambah satu bintang jenis ya. Jadi bintang-bintang yang dekat, cerah dan paling banyak dikaji dengan mudah ada yang berada di cakra. Sebab itu yang berada di atas cakra bima sakti kita yang paling senang dicari sebab dia terang dan dia cerah. Kan? Lepas tu dia dekat dengan kita lah kan. Dan sebab itu mereka namakan bintang populasi 1. Ya. Jenis yang kedua adalah lebih jauh, malam dan diapi dalam halo, dalam kubu-kubu atau pusat bonjolan. Mereka namakan bintang-bintang populasi 2. Adalah amat berhenti bahawa kedua-dua populasi najam ini bersekutu dengan dua komponen galaksi kita. Bersekutu maknanya associate lah. Dia associate dengan komponen galaksi kita, cakra dan halo. Itu dia sebabnya dua-dua ni. Dia memang berkaitan lah ya. Okey, so kita dah tengok tadi. Jadi bintang-bintang untuk kedua-dua populasi adalah sangat sama. So dari segi ini dia sama lah, sebintang. Sebintang juga, tak apa kan. Tapi mereka melakukan bahan bakar secara nuklear dan berkembang dengan cara yang sama. Sama proses dia daripada hidrogen kepada helium. Sama proses dia, tak beza. Dan helium ke karbon. Dan karbon dan sebagainya sampai ke besi. Jadi mereka berbeza, sebab tu dia kata mereka berbeza hanya dalam limpahan atom-atom mereka. Lebih berat dari helium atom yang ahli astronomi rujuk secara kolektif sebagai logam. Jadi sebab tu kita taklah sebut oksigen, everything tu sebab kita kata matter. Itu senang, kalau ahli astronomi dia berkata matter, tapi ahli kimia tak, dia spesifik. Dia nak juga dengan, dia tak. For astronomy very simple, matter tu maknanya unsur-unsur lebih berat daripada helium. Anything is heavier than helium, itulah matter. So itu sebabnya ahli astronomi rujuk sebagai logam. Ya? Dan bintang-bintang populasi 1 adalah kaya dengan logam. Dia mengandungi 2 atau 3% logam, manakala bintang populasi 2 adalah miskin logam. Ini maknanya rich in matter, poor in matter. So mengandungi hanya sekitar 0,1% logam atau kurang. Jadi keahlian populasi bagi bintang tak ada oleh kandungan logam. Sebab itu kita selalu nak kata 1 ke 2, kita tengok kandungan metal dalam bintang. Kalau dia more than 2 or 3%, then it belong to populasi 1. Kalau less than 0.1% apa ni, dia belong to populasi 2. Itu how we classify. Itu cara kita classify bintang. Sebab itu bukan oleh kedudukan dalam cakra tu berfikir. Tak ambil kira sama dia dekat halo ke, dia dekat cakra tak. Bergantung pada pelimpahan logam tu lah. Ya. So bintang populasi 1 kepunyaan komponen cakra galaksi dan kadang-kadang namakan bintang-bintang populasi cakra. So kadang-kadang populasi 1 ni juga dinama sebagai populasi this population. Sebab dia duduk atas cakra galaksi kita, Bima Sakti. So mereka punya orbit membulat. So dia punya orbit always in circle dalam sata galaksi dan lazimnya bintang-bintang muda. Selalunya memang bintang-bintang muda disebut dalam beberapa bilion tahun yang lalu. Contoh matahari populasi 1. Sebab matahari sekarang ni dia daripada apa? Hidrogen ke helium kan. Memang dia bakar tu. Jadi dalam kandungan dia helium, tapi dia ada logam-logam lain. Itu yang heran, mana-mana dia datang mana dia kan. So sebenarnya itu yang dia macam ni. So bila bintang-bintang tua, especially bintang-bintang yang ada banyak besi sebagainya tu, dia meletup jadi supernova. Bila dia tutup supernova, so all the unsur-unsur berat logam ni dia ditabur ke atas angkasa dan unsur-unsur berat ni dijatuh ke dalam awan-awan gas ni. So bila dia jatuh dalam awan gas ni, dan dia tahu awan-awan gas ni ni adalah tempat bintang-bintang baru terbentuk. So sebab tu unsur-unsur ni berada dalam masa bentukan bintang baru. Sebab tu bintang baru dia ada banyak logam. Itu cara macam mana bintang-bintang baru ni ada limpahan logam. Okay. So jadi bintang boleh juga oleh komponen spiritual galaksi dan kadang-kadang namakan bintang-bintang populasi halo. Sebab dia duduk kat halo, kita kata
kata apa ni lah. Bintang-bintang ini punya orbit condong. So dia punya orbit tak bulat, tapi dia lebih pada apa ni, condong secara rawak dengan jurat bentuk yang berbagai. So sedikit ikut orbit membulat, tapi kebanyakan ikut orbit elliptical. So dia banyakkannya elliptical sebab dia condong. Kalau dia bulat, dia tegak. So itu adalah dua ni lah. So kita dah tengok tadi. So bintang-bintang posisi 2 adalah bintang-bintang atau gergasi jujukan utama yang bersih rendah. Ini yang sebabnya. Kenapa dia tak ada logam banyak? Sebab dia maknanya proses dia hanya dia bakar daripada hidrogen kepada helium kepada karbon. Sampai karbon dia berhenti. Dia tak pergi lagi kepada oksigen sampai ke besi, tak. Sebab itu dia adalah bintang-bintang yang berjisir rendah. Tapi dia besar dia memang besar-besar. Sebab itu dia kata dia duduk ke atas. Dan mereka lah bintang-bintang tua lah, sebab dia jisir dia rendah, jadi dia punya hayat dia lagi panjang daripada jisir yang tinggi. Sebab yang saya katakan tadi ada semalam, di mana bila dia jisir rendah, pembakaran dalam bintang itu adalah perlahan compare dengan jisir yang banyak. Bila jisir banyak, pembakaran dia cepat lah. Contoh yang paling mudah, kalau kita ada kertas kan, kalau kertas tu sekeping dibakar kan. Tapi kalau kita bubuh kertas dan banyak-banyaknya, sekali boom, dia bakar hilang tu. Itulah proses bintang tua, bintang muda. So kelompok miskin logam adalah sebahagian daripada syahdu lah. So kita tahu sekarang ni. Inilah kelompok-kelompok bintang yang berjisim rendah. So ini yang saya nak tunjuk disk tadi. Cakra kat mana, halo kat mana ya. So ini adalah galaksi kita ni. Okay. So apa ni juga? Ekon dia ni. Okay, so kalau tengok ini kita punya galaksi secara H1. Inilah cakra dia. Ni galactic disk ni. Cakra dia. So bintang-bintang populasi 1 semua duduk di atas cakra ni, dan di atas cakra ni banyak dengan gas dan debu. So gas dan debu ni merupakan nursery tempat bintang-bintang berlahir. So kalau kita tengok galactic bar ni lebih kurang 4 kiloparsec dia punya bonjol dia. Sebab tu jisim lorong hitam berjisim besar di sini. Dan jarak antara pusat galaktik ni dengan matahari kita 8 kiloparsec. Jadi sebab itu kita tak ditarik masuk ke dalam ni lah. Sebab dia tak sampai ke jejari spasial ataupun event horizon. Dan jadi kalau kita tengok dia bentuk spherical, jadi ini adalah dia punya halo. Kuasa halo ni kan. Tadi halo. So dekat halo ni dipenuh dengan globular cluster. Dan atas cakra ni dia banyak bintang-bintang jenis O dan P sebab dia panas. Sebab dia bakar cepat, so dia panas. Kat sini O dan P lah. So ini kalau kita tengok jarak di sini ke sini lebih kurang 30 kiloparsec. Berapa besarnya galaksi kita. Dalam sakti kita kan. Dia kena backband dia 30 kiloparsec. Jadi anda sekarang boleh fahami kenapa terdapat dua jenis sirkuit boleh ubah. Ditunjukkan dalam Raja Revolusi Tempo. Dalam Raja Revolusi Tempo tu dia ada dua jenis sirkuit. Satu yang tempo pendek, satu tempo panjang. So jenis satu sirkuit adalah bintang-bintang populasi 1 kaya dengan limpahan logam seperti matahari kita. Jenis kedua sirkuit adalah bintang populasi 2. Yang tua dengan yang muda lah. Itu. Sebab tu kalau kita tengok bila kita tengok graf yang dibuat oleh namanya Henry Leavitt, yang kita akan terangkan nanti lah. Kita akan ceritakan cerita macam mana yang kita buat ni. Sebenarnya dia tak tahu pun. Dia tak tahu apa yang dibuat tu. Dia tahu cari hubungan tempoh dengan magnetic ultra itu saja. So dia ada delta Cepi. Ini adalah jenis satu yang kita katakan tadi, populasi satu ataupun
Ini dan jenis 2 ni saya pilih. Dia ada satu lagi boleh ubah arah layar. Ini semua adalah bintang-bintang yang tak stabil. Dia apa ni, dia kecerahan dia berubah. Dia tak stabil lah. Ya? Okey. So, jadi perbezaan dalam limpahan logam memberi kesan ke atas kelegapan gas. Maknanya opacity of the gas. Kelegapan, berapa legap dia. Ya, jadi dia berbeza kalau limpahan logam dia beri kesan itu. Ya. Dan maka bagaimana mudah sinaran atau pancaran boleh melaluinya dan mengubah keseimbangan antara graviti dan tenaga mengalir keluar oleh bintang itu. Itu sebabnya bintang itu dia tak stabil. Ya, sebab kalau lagi legap gas dia, maka lagi lambatlah penetration of the sinar untuk tembus. Ya. Dan beberapa peratus berbeza dalam limpahan logam mungkin nampak sangat kecil, tapi ia buat perbezaan sebesar dalam bintang. Dalam bintang, itulah kita tengok tadi. Kalau limpahan satu, dia punya logam dia hanya 2% je, 2%, 3%. Dan sedangkan populasi 2, logam dia less than 0.1%. Tapi dengan beza yang sikit tu pun, dia akan bagi kita perbezaan yang sangat besar dalam bintang. Sebab tu dia bagi sampel 1, sampel 2. Dua graf untuk luminosity dan absolute magnitude lah. So, jadi sejak penemuan polusi ajam, ahli astronomi setelah sedar bahawa adanya peringkat antara populasi ini. Sebab tu dia tahu kita dah ada populasi dulu, dia mana ada populasi saja lah. Jadi bintang-bintang yang paling kaya dengan limpahan logam dinamakan bintang-bintang populasi 1 terlampau. Ya. Dan kalau yang sedikit kurang limpahan logam, bintang-bintang 1 dinamakan bintang-bintang pertengahan populasi. Dibagi pula. Kan? Daripada populasi 1 tu dibagi pula ekstrim dengan middle, pertengahan, kan? Dan ini matahari ni populasi 1. Very simple lah, dia membuat matahari adalah populasi 1. Okey. So kalau kita kena tengok biasanya ini apa? Dia punya film apa ni keluar sikit kan? Lidah. Okey, matahari adalah bintang demikian. So bintang-bintang yang lagi kurang limpahan logam seperti bintang dalam bonjolan nuklear, dia itu adalah bintang pertengahan populasi 2. Yang ini dia ni lah. Jadi bintang-bintang yang paling miskin logam adalah mereka adalah halo dan dalam kelompok globus. Kebanyakan bintang yang duduk dalam halo dan kelompok globus, mereka adalah bintang populasi 2 yang miskin logam. Maknanya bintang tu 2. Itu lah ya. Mereka adalah bintang-bintang populasi 2 terlampau. Kenapakah bintang-bintang cakra dan halo mempunyai limpahan logam beza? Itu soalannya lah. Mereka mesti telah terbentuk pada peringkat-peringkat beza dalam kehidupan galaksi. Pada masa bila komposisi kimia galaksi beza. Itu sebabnya. Sebab bila penis satu tu terbentuk awal, sebab tu dia lama tua. Satu tu bentuk lambat. Dia muda. Jadi masa dia terbentuk lambat muda, jadi kita punya komposisi kimia dalam galaksi sudah berbeza sebab berlakunya supernova dan sebagainya. Jadi unsur-unsur berat ni jatuh ke dalam gas-gas, maka lahirlah bintang-bintang muda ni. Ya? So ini adalah petunjuk pada sejarah galaksi kita. Tapi untuk guna petunjuk itu, anda mesti bincang kitaran perbezaan unsur dahulu. Kita tengoklah macam mana kitarannya. So dari segitu So kita unsur pembinaan dalam bintang. Okay? So atom-atom di mana anda diperbuat telah dicipta dalam proses yang masa berbau generasi bintang. Dalam badan kita ni lah kan, atom kita buat ni. Dan proses-proses mula jadi berlaku di sekeliling anda, dan anda perlu belajar untuk menyedari dan memahami mereka jika anda hendak memahami alam semula jadi. So kalau kita nak faham alam semula jadi ni, maka kita mesti tahu atom macam mana. Jadi proses membentuk unsur kimia mungkin satu dari proses yang paling penting dalam sejarah galaksi kita lah. Ya. Orang yang buat chemistry mudahlah faham dia. Ini kan. Jadi masalahnya apabila anda kaji perkembangan bintang-bintang gergasi, maknanya bintang-bintang besar, anda telah pelajari bagaimana unsur-unsur lebih berat dari helium. Ya. Yang kuantiti kecil, unsur-unsur yang ahli namakan logam, dihasilkan semasa helium melaku. So, bila helium melaku, dia akan jadi karbon. Kan? Dan tambahan pula, atom-atom berat dihasilkan oleh tindak balas nuklear yang jangka hayat pendek
yang berlaku semasa letupan supernova lah. Ya, jadi maknanya bintang-bintang yang jisim banyak, dia akan melakukan terhadap nuklear daripada hidrogen, helium, karbon sampai besi. Apabila bintang mati, sedikit kuanti unsur-unsur ini ditaburkan kembali ke dalam bahan antarajam lah. Itu yang kita dapati ya. Bintang muda ni banyak logam, bintang tua tak ada banyak logam. Sebab daripada sinilah. So, jadi atom-atom mesti rendah karbon, ya, maknanya bakar hidrogen kepada helium, helium kepada karbon, karbon kepada nitrogen, nitrogen kepada oksigen ada banyak. Tapi atom-atom lebih berjisim dari besi, sebenarnya ada, ya, bukan tak ada. Ya, seperti emas, perak, platinum dan uranium dah jarang kerana mereka dibuat hanya masa supernova. Masa supernova tu baru dia berlaku. Tapi masa dalam teras tak, masa teras tu besi. Tapi masa supernova unsur-unsur berat yang ada macam emas semua kan. Ya? Jadi rajah 12 dia menunjukkan kelimpahan unsur-unsur kimia kita tengok ya. Ini kalau tengok apa ni dari segi bilangannya ya. So apa ni maknanya unsur-unsur yang lebih berat daripada besi tak banyak. Ya. So tapi yang paling banyak hidrogen, helium. Penting kalau tengok karbon, nitrogen, oksigen pun tak banyak. Iron pun sikit sangat. Okay. So ini unsur-unsur yang dibina dalam. Sebab tu kalau kita tengok menjelaskan tentang surah Al-Hadid, iaitu besi yang dijadikan di angkasa. Okay. Dan besi itu banyak kegunaan dia lah. Graf ni lazim dilakar dengan skala eksponensial sebab tu dia tunjuk eksponensial. Tapi kalau kita lakar dia sebagai linear tu kita dapat macam itulah. Selalunya kita duduk dia macam eksponensial, tapi bila kita lakar linear dia macam tu. Ya, helium paling tinggi, hydrogen paling tinggi, helium nombor 2, ya, karbon, nitrogen, oksigen, tapi iron sangat sikit lah. Okey, baru anda lihat bagaimana unsur lebih berat dari helium lah. So apabila galaksi mula-mula terbentuk, memang tiada logam. Kerana bintang-bintang belum lagi dia menghasilkan apa-apa. Itu kena faham, bila galaksi terbentuk memang tak ada bintang. Sebab bintang belum dihasilkan lagi ya. Jadi gas dari galaksi dia akan meluap dan mesti mengandungi sekitar 90% atom hidrogen dan 10% atom helium. Itu memang dalam galaksi itulah ada. Sebab gas kan di atas angkasa ni 90% hidrogen, 10% ada helium. Ya, hidrogen dan helium terhasil dari letupan besar. Ya, ini maknanya hidrogen dan helium ni terbentuk ya semasa berlakunya Big Bang. Masa Big Bang itu yang terbentuk. Jadi sebab tu dalam angkasa kita memang 90% dia mesti hidrogen dan 10% dia helium. Yang anda akan pelajari dalam bab kuliah lah. Kita kata tengok nanti ya. So bintang-bintang pertama terbentuk dari gas ini adalah miskin logam lah. Tu bintang yang tua-tua tu. Sebab pasal dia awan gas masa tu tak ada unsur berat. So yang ada cuma hidrogen dan helium dia. Sebab tu dia tak banyak kan. Tapi kata bintang-bintang berjisim tinggi telah mati. Dan sekarang 13 bilion tahun kemudian hanya bintang-bintang macam rendah yang tinggal dengan spektrum menunjukkan garis logam sedikit lah. Sebab tu bintang yang berjisim rendah ni dia lambat, tempoh hayat dia lebih lama daripada bintang macam-macam matahari. Kalau matahari kita kata 10,000 juta tahun. Tapi bintang yang jisim kurang dari matahari, dia punya umur 2 kali ganda lagi. Jauh dia. Kalau matahari 10,000, dia 20,000 juta tahun. Jadi dia lambat. So, jadi faktor dalam spektrum garis logam akan dapat sikit lah. Sudah tentu mereka telah hasilkan sedikit atom berat dari helium. Tapi kerana dalaman bintang-bintang tidak bercampur, atom berat terperangkap pada pusat bintang-bintang di mana mereka hasilkan dan tidak menggunakan spektrum. So, bintang-bintang polusi 2 lampau dalam halu adalah yang masih tinggal. Dan generasi bintang awal untuk bentuk galaksi ni lah. So ini yang ditunjukkan di sini ya. Semua kita tengok, kalau kita tengok semua spektrum hidrogen ya, dalam bintang. Dia tak ada heavy metal. Ya. So ini kalau kita ini dari segi continuous spectrum. Tapi ini kalau kita tengok absorption spectrum, ya, so dia akan tunjuk besi banyak mana, nikel banyak mana, iron banyak mana, besi mana. So ini ya. So ini adalah bila kita tengok spektrum, especially bagi
populasi itu melampau. Dia memang miskin dengan besi. Jadi kebanyakan bintang-bintang peringkat pertama terbentuk telah berkembang dan mati. Jadi sebab itu bila dia mati dia memperkayakan gas antarjaya dengan logam. Dan generasi bintang-bintang berikutnya terbentuk dari awal gas yang dipayai dengan logam dan setiap generasi menambah perkayakan lagi lah. Sebab itu sekarang ni lagi banyak unsur-unsur berat. Ya, sebab bintang-bintang dia mati, dia kumpul, nanti kita akan dapat kelimpahan logam lah. Jadi kalau kita tengok, sebaik matahari terbentuk, maknanya matahari ini dah kurang 5,000 tahun, 5,000 juta tahun, 5,000 bilion tahun lah. Dia dah lalu, proses pemindahan unsur telah menambah sekitar 1.6%. Logam ke bahan tarat antar darjah. Sejak itu, kelimpahan logam telah meningkat lagi dan bintang-bintang terbentuk sekarang terangkum 2 ke 3% logam dan menjadi bintang-bintang populasi telah melampau lah. Itu yang sekarang ni. Ya. So, dari masa akan datang akan lagi ditambah lah. Sekarang ni sekat 2-3%, tapi masa akan datang kemungkinan dia naik ke 3-4-5%, kita boleh angkat lah. Jadi maka kelimpahan logam berubah antara populasi kerana pengumpulan atom berat yang terhasil adalah generasi bintang-bintang berturutan. Itu ya lah. Dan kekurangan logam dalam komponen spherical galaksi menjelaskan kepada kita ia sangat tua. Satu fosil yang ditinggalkan oleh galaksi apabila ia masih muda. Ya? Dan berbeza dengan banyak dari bentuk cakra pada masa sekarang. So memang bezalah waktu bintang-bintang yang berada di halo dengan bintang-bintang yang ada di cakra. Cakra ni bintang-bintang baru. Okey, so selesailah masalah tu kan. Sekarang kita tengok galaksi Bima Sakti ni. Nak macam mana? Tak, ni nak terangkan sekarang ni macam mana kita tahu bentuk dia. Rupa dia macam mana? Yang ada cakra, ada bonjol, ada halo. Ini baru nak masuk sini lah. Okey. Ini kalau kita guna radio teleskop punya antena kan. Ini dia gunakan visual wavelength. Kita tengok lah ya Bima Sakti ke mana. Galaksi Bima Sakti. Ya. Okey, so inilah ya. Rupa dia kalau kita tengok di sebelah selatan tu yang dekat Scorpio sekitar tu nampak macam ni. Ni jalur putih. Ini Bima Sakti lah. Dia macam susu tumpah. Itu dia namakan. Dia base macam susu tumpah kan. So dia kalau kita tengok kan macam itulah. Gambaran dia lah masa dulu lah kan. Dan sebabnya lah masa tu kan masih terabut-rabut. Macam orang kata orang buta tengok gajah lah. Kan 7 orang buta pegang gajah, satu pegang kaki, satu pegang telinga, satu pegang lalai kan. Yang lain lah dia punya pandangan. Macam tu lah masa dulu. Ya. Orang-orang macam sama, tak ada bezanya. Okay. So jadi mula-mula dianggap macam ni. Lepas tu dianggap macam ni. Jadi ahli astronomi dia dah tahu, telah ketahui untuk beberapa abad dahulu, ya, setengah bintang boleh berubah cerahannya, itu dia tahu, ya. Dan anda mungkin tak tahu nova dan supernova kan? Tahu apa itu nova atau supernova kan? Nova tahu, supernova tahu tak? Tahu. Tahu kan? Tak tahu? Tahu, tak tahu. Okey. Dah, dia macam ni. Nova dia boleh berulang. Supernova tak boleh. Nova boleh berulang, supernova tak boleh berulang. Ya? Dia nova ni dia macam ni. Dia dua pasang. Satu masih lagi berbakar je. Satu sudah jadi kedai putih, white dwarf. Dan yang kawan ni ada banyak isi, dia transfer isi dekat kawan ni. So dia transfer satu sampai satu tahap dia terbakar. Dia terbakar maka dia jadi terang. Jadi sebab tu kadang-kadang orang tengok kat atas langit terang kawasan tu. Untuk beberapa hari dia dalam seminggu dia terang, dia balap. Kan? Lepas tu beberapa tahun kemudian 2 tahun ke, again dia berlaku. Sebab tu kadang orang akan nampak. Tu, itu nova. Tapi kalau supernova, dia meletup memang habis. Dia akan ada bintang tu jadi terah dia. Terah dia akan jadi black hole atau akan jadi neutron dan neutron kan. Itu beza dia.
Jadi sebab tu dia tak anda kita tahu Nowal muncul, kecerahan meningkat mendadak dan kemudian menjadi malam, tapi setengah berubah skala-skala menjadi lebih cerah kemudian menjadi malam. Lepas tu menjadi cerah semula. Itu adalah Nowal. Ya. So setengah dari bintang boleh ubah ini adalah bintang gerhana kedua. Ya, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata eclipsing binary. Bintang bergerhana, bintang kedua bergerhana. Dia bukan apa? Dia dua bintang kan? Satu cerah, satu kurang cerah. Tapi bila bintang kurang cerah ni, pasal dia selalu dia berpasangan ni dia pusing. Bila bintang kurang cerah datang depan kita, kan? Dia blok bintang yang terang ni. Bila dia halang cahaya dari bintang terang ni jadi malam lah. Itu yang dikatakan bergerhana. Bergerhana. Ya. Jadi tapi ada setengah bintang tunggal, yang tak pasangan dia tunggal, ada yang tunggal. Dia yang berdenyut seperti denyutan jantung, dia pulsating, ya, macam denyut jantung lah. So oleh itu adalah seorang manusia ni, ya, wanita ni, pada tahun 1912, Henrietta Leavitt, ya. Dia 60 tahun juga umur dia, kurang. Ya. 50 kan 60 lah kan. Yang sedang mengkaji satu awan bintang di langit selatan. So dia masa tu dia tak tahu itu SMC ke LMC, dia tak tahu. Sebab dia nampak pasti. Jadi dia ingat awan bintang. Ada bintang-bintang itu. Yang sebenarnya itulah galaksi. Yang mana satu adalah small magnetic cloud, satu lagi large magnetic cloud, LMC, SMC. So dia satu dua-duanya di hemisfer selatan. So dia kenali sebagai small magnetic cloud lah. Dia kaji satu awan bintang. Dia kata ada macam ada awan tu, ada bintang-bintang kan. Sebenarnya itulah galaksi lah. Small magnetic cloud tu. Dia kaji. So kalau kita tengok sejarah dia, tengok yang dia punya kerja, berapa ribu? 2,000. Bintang sepik boleh ubah. Variable sepik boleh ubah dia ambil data. Dan kita kena faham dulu tak ada CCD. Dan dulu tak boleh pakai mata kasar. Jadi dia pakai plate fotograf. Macam filem. Dulu kan kamera kita filem. Habis tu kena pergi kedai, bagi dia 36 roll ke 24 roll kan. Proses tu 1 hari ke 2 hari baru dapat gambar kan. Macam ni lah. Ambil fotografi plate tu kena masuk, kena dalam bilik gelap, buku dia kena pixel semua tu baru kita dapat. Kadang-kadang kita tengok lah, imej kita kabur dah. Kan? Memang menyiksakan lah. Ya. Saya biasalah sebab saya kena. Masa saya buat dulu, buat PhD dulu, tahun 79, masa tu belum ada kamera CCD. CCD datang kemudian. Kebetulan CCD tu saya orang pertama yang buat. Masa kat buat research kat Durham tu. Jadi saya alami dua dunia lah. Dunia yang apa orang kata kena tunggu poster 1 hari 2 hari. Dunia yang on real time processing. Dia buat masa tu je. Tak nak buat. Ambil saya kan. Ini bayangkan kalau malam tu cuaca cantik, kita dah ambil gambar yang cantik, besok pagi lah cuaca ada apa ni kabur, lepas tu kalau fokus tak betul je. Selamat dah kita. So dia 2000 dia temuilah hubungan antara tempoh dengan luminosity tu dengan sepik yang berbeza tu. Satu sepik 1, sepik 2 kan. Ni kan. So jadi Leavitt Cosmic Beacon use. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh sepik ni, Leavitt ni yang teknik period luminosity ni, sebenarnya dia digunakan oleh Edwin Hubble untuk tentukan jarak galaksi. Dia ambil tempoh dia, yang Leavitt buat tu, dia gunakan untuk ukur jarak galaksi kita. Ya, sebab itu istilah di sini dia kata Leavitt Cosmic Beacon. Maknanya inilah hubungan tempoh luminosity adalah satu penemuan yang kata menakjubkan pada dunia astronomi lah. Tapi Leavitt dia tak tahu. Henrietta Leavitt dia tak tahu, dia hanya buat itu saja. Ya? Tapi orang lain tahu nak guna dia. Ya? Sebab tu dia kata open. Maknanya inilah period dia luminosity inilah yang membuka laluan untuk mengukur alam. Ya?
Tapi tak saya ini tak payahlah, ni dia tunjukkan dia kan. Kita tengok ni lah. So inilah. Ini LMC, ni SMC, itu LMC. Dia duduk kat lain Indonesia Selatan. Kalau pergi ke Australia, New Zealand, South Africa, kita pergi tengok. Saya berpeluang tengok benda ni dua-dua menggunakan teleskop 1 meter. Besar lah kan, 1 meter 100 cm di New Zealand. Saya buat 9 bulan kan. Saya duduk 9 bulan tahun 1995. Duduk atas gunung namanya Mount John. Mount John, duduk tu, belakang saya Mount Cook. Boleh nampak Mount Cook bila saya kan ada saji atas Mount tu. Depan saya pasir Lake Tekapo. Cantik lah. Memang cantik. Ya. Duduk itu tak ada orang. Kita berlawan dengan anak liar. Anak liar banyak sebab kita berlawan dengan dia. Ada kadang dia gigit kita punya wire tu. Dia lapar, dan makanan tak ada, dia dalam kawasan macam kawasan apa ni dia. Tengok kenapa kita punya kamera tak function. Pergi tengok lah, dia ada gigit kita punya kabel dah, bukan kabel lain. Ya, berlawan dengan dia lah. Okey. Tapi ini memang cantik lah. Ya. Saya masa tu saya buat research on equipment binary. Maknanya yang tadi saya katakan bintang yang bergerhana. Bintang ada 2 bergerhana. Saya buat kajian tu lah untuk selama 9 bulan. Publish lah 2-3 paper. Ya, kat atas jurnal antarabangsa. So ini adalah just nak cerita macam mana Henrietta dah tak dia tunjuk dia ambil gambar perubahan bintang sepit tu, dia berubah kecerahan dia. Kan kalau sini nampak terang, kurang terang, malap terang balik. Ya, tu tempoh saya tunjuk malam kan. April 23 sampai Mei 31 bulan. So ini dia punya period lah tempoh dia. Yang ni eclipse tadi. Ini sepit. Yang ini yang saya apa tu? Henrietta lebih buat. Yang eclipse tu lain. Itu saya tengok light curve. Saya tengok light curve, so dia ada primary dengan secondary. Okay. Tapi memang menarik lah. Ya. So ini yang yang dibuat. Okay. So tapi masa itu kita kena ingat dia pakai plate fotograf. So jadi dia kata magnitude fotografi. Okay. Ini dua lah yang SMC dengan LMC ni. Okay. So dia ambil period dengan menggunakan skala logaritma. Okay. So ini kalau kita tengok secara ni lah, bila dia convert daripada photographic magnitude tu kepada luminosity, dia ambil luminosity matahari sebagai rujukan satu. Atau dia plot. So luminosity dengan period dapat ni graf straight line ni. Jadi berdasarkan graf ni lah Edwin Hubble dengan seorang lagi yang akan kita terang tadi ya, digunakan untuk dapatkan jarak galaksi. Sebab itu ya, beliau merakam imej dengan plate-plate fotografi. So ini yang dibuat oleh Henrietta. Apabila beliau meneliti plate-plate fotografinya yang dipenuhi dengan imej SMC, malah dia plate fotografi kan, semua ambil, semua dia. Ya? Jadi bayangkan nak tengok kan, macam tadi kan kita tengok plate tu. Plate tadi kan kita tengok. Kan. Because the plate akan bagi semua gambar. Bukan kita boleh ambil capture. Itu lah. Kan dia akan bagi field of view yang sama. Jadi dia lah kena tengok kat mana benda tu. Especially bila dia malap macam ni kan. Mana dia sini ke sana dia tengok dalam plate tu. Maknanya sukar lah. Beliau dapati ada banyak bintang-bintang berlimpah dalam tu. Dan beliau juga perasan bahawa yang paling terang sekali ni tempoh yang panjang. So yang mana yang terang dia kata ambil masa lama untuk dia malap ke terang. Iaitu yang masa yang diambil untuk bintang itu melengkapkan satu kita dari terang ke malap dan kembali ke terang. Dia dapat tu yang dia dapat dua. Satu sepit yang short period, satu sepit yang long period. Which is 41 versus 2. Ya. So ini SMC ni. Close up view lah. Memang banyak bintang. Ya. Jadi dia inilah. Tu ketika itu beliau tidak tahu jarak ke SMC, dia tak tahu berapa jarak dia.
maka tidak dapat hitung matematik mutlak. Sebab tu masa tu tak dapat. Dia dapat tempoh dengan ni lah, universiti hitung matematik mutlak kita bisa sebut. Tapi oleh kerana semua bintang boleh ubah, berada pada jarak yang hampir sama sebab dia pada SMC kan, untuk dia rasa bersama. Beliau telah membuat kesimpulan, so dia buat andaian bahawa terdapat hubungan antara tempoh dan universiti. Sebab tu dia buat tempoh dengan universiti, sebab dia tak tahu jarak. Tapi dia andai, dia pun duduk kat SMC, so dia berjarak sama. Itu dia punya andaian masa tu. So ini how dia ni lah dalam buku teks ni. Ini yang saya tunjuk tadi kan, sebab dia ada dua jenis, type 2, type 1. Type 1 tu apa namanya, ni type 2 ialah yang ni populasi 2 lah. So bintang yang dilihat oleh Leavitt ialah bintang-bintang boleh buat Cepheid. Nama yang diberikan Cepheid kerana bintang pertama sedemikian ditemui ialah Delta Cepheid. Itulah bintang pertama yang ditemui, bintang Cepheid dalam burus Cepheus. So banyak Cepheid boleh buat di kita hari ini. Mereka punya tempoh tu lah. Ada yang 1 hari sampai ke 60 hari. Dia punya tempoh tu, maknanya dari terang malam terang balik. 1 hari dalam tu. Ada yang 60 hari, ada yang 30 hari, bergantunglah. Dan berada di kawasan Raja Ishak yang tetapi jalur yang tidak stabil lah. Sebab itu dia ada di jalur yang tak stabil. Ini yang saya tunjuk tadi, maknanya Delta Cepheid kat sini lah. Dia tengok bintang pertama Cepheid ni yang dipesan. So ini adalah dia punya universiti lah. Malap terang tu dia buat pattern tu, dia boleh lukis dari segi universiti dan masa. Malap terang. So bila malap dia di bawah, dia terang di atas. Lengkuk cahaya. Dipanggil light curve lah. So bila kita tengok melalui light curve dia. Dan kita buat analisa. Tak, kita tengok secara awam bintang ni daripada mencari dia jadi macam flip. Ada kaitan dengan itu. Tu lain. Yang ini memang dia dipanggil dia punya kecerahan tu variable, dia boleh ubah. So dia dan dia tak, kalau yang untuk beberapa hari tu kan, itu kita tengok untuk tempoh tu lah. Kalau dia katakan pasal ini, contohnya kalau dari sini ke sini kan, makan masa kata 60 hari, so ni you kena tengok posisi race. Kan? Kadang-kadang you miss. You miss hari yang berapa, 50 kan? Dan kena buat lain. Sebab dia pasal lain. Memang inilah yang sangat tedious lah bila buat university time graph. Okey, dari kedudukan mereka lah raja anda boleh tahu bahawa Cepheid adalah bintang gasi dan super gasi. So dia pun ni adalah ciri giant and super giant. Dan bintang boleh ubah yang berkaitan ada satu namanya RR Lyra. Dan namakan sebenarnya bintang boleh ubah RR dalam burus Lyra sebab dia dalam burus Lyra ni. Burus Lyra ni yang mana kita tengok Vega. Bang punya tempoh sekitar separuh hari. Ni lagi dahsyat, lagi cepat. Half a day. Kan? Kalau half a day 12 jam. So 12 jam, kita punya langit berapa jam ni? Kalau kat Malaysia ni, itu ya. Kalau macam ini memang tak boleh buat lah. Dia kalau macam langit di sebelah sebelah utara dan selatan ni kita boleh buat. Sebab dia bila musim sejuk, dia punya duration untuk cerapan sangat panjang. Maknanya daripada pukul 4 petang kita dah boleh cerap sampai kepada pukul 7 pagi. So 4 petang ke 7 pagi berapa jam? Saya pernah buat serapan 3 hari straight. Hari keempat saya tidur. Bayangkan pukul 3 petang you kena start cool CCD kamera kan, masukkan liquid nitrogen semua. Lepas tu pukul 4 kita start terus sampai pukul 7 kan. Pukul 7 mana kita buat flat fielding everything semua tu dah habis dah kan. Lepas tu kita tidur. Lepas tu kita bangun tengah hari pukul 12 makan jaga campur lunch breakfast sekali. Dia panggil brunch. Lepas tu balik pukul 3 dah start balik. Pukul 4. So bayar 3 hari waktu tu memang aku pengsan. Saya kata apa kan. Jadi pasal dia panjang waktu tempoh untuk cerah. Pasal apa? Bila waktu musim sejuk, siang dia pendek, malam dia panjang. Sebab tu dia orang barat dia
banyak dapat data sebab dia boleh cerap lebih kita. Kita sini tak boleh, kita walaupun 12 jam malam dah siap, tapi kita nak cerap hanya lepas isyak. Sebelum isyak tak boleh cerap. Kalau sebelum isyak, pengaruh matahari masih ada. So tak boleh cerap. So waktu kita cerap sebelum syuruk. Sebab kalau dah syuruk, matahari dah naik. Bila matahari naik daripada 18 darjah tak boleh dah cerap. Sebab dia dah ada pengaruh matahari. Sebab tu kita punya cerapan time pendek. Lepas tu dengan awan apa dengan tu, banyakkan tidur daripada cerap lah. Pengalaman saya kat Langkawi lah. Kalau cerap Langkawi, kita dah tu kalau cerap kat Langkawi. Pengalaman saya itu mak. 10 hari saya pergi, saya rasa saya dapat cerap 3 atau 4 hari. 6 hari lagi, buat kerja lain lah. Okay. So ini, ya. So dia ambil simple. Ini kita punya apa tu main sequence. Mana yang tadi saya kan jujur utama di sini matahari duduk. Tapi bintang-bintang sepit ni dia beratas ni. So dia tak stabil. Dia tak stabil. Yang di sini yang hijau ni, kawasan ni very stable. Sebab dia bakar hidrogen. Dia bakar hidrogen jadikan helium. Tapi yang dekat sini semua tak stabil. Sebab dia bakar helium. Helium ni betul-betul tutup. Dia tak stabil. So jadi kalau kita tengok sepit type 2 di sini, sepit type 1 di sini, alpha Lyra ada kat sini. And RR Lyra. Okay. So ini memang kawasan tak stabil. Sini RV ni semua tak stabil. Okay. So bintang dalam jalur tak stabil adalah tidak stabil dan dia mesti pulsating, berdenyut. Kerana satu lapisan dia tu yang mengandung helium separa, ada yang helium separa terion, berada kedudukan yang betul dalam atmosfera bintang, menyerak dan membakar tenaga seperti spring, macam spring lah. Itu sebabnya. Sebab dia ada lapisan helium, lapisan helium ni dia tak betul-betul apa ni orang kata terion, kan? Patutnya helium 4, kan? Tapi dia helium 3. Jadi dia tak stabil. Jadi dia akan menyebabkan ni lah. Dan di dalam bintang panas, kalau bintang terlalu panas, itu terlalu tinggi untuk buat bintang tidak stabil. Dan dalam bintang sejuk pula, lapisan terlalu rendah, tak boleh jaga berlaku juga. Jadi dia in between. Itu sebabnya berlakunya denyutan. Okey. So ini apa ni SMC lah. Ini ada view lah ya. So bintang-bintang jalur tidak stabil, kebetulan bila lapisan tersebut tempat yang betul untuk membuat mereka berdenyut bila tenaga mengalir keluar dari kawasan dalam mereka. Bila bintang berkembang dalam jalur tidak stabil, mereka jadi tidak stabil dan berdenyut. Apabila mereka keluar dari jalur tersebut, mereka berhenti berdenyut. So once dia keluar daripada kawasan tadi, kalau dia keluar dari kawasan ni, dia jadi stabil. Dia kawasan ni dia tak stabil. Mereka berhenti berdenyut lah. Dia tak buat pulsating lah. Tapi bintang berjijik besar sangat bercahaya sebab kita tahu bintang berjijik besar ni dibakar sangat cepat, so dia sangat percaya lah. Mereka melintas jalur tidak stabil lebih tinggi dalam rajak HR kerana mereka ni besar, jadi mereka berdenyut lebih perlahan. Jadi oleh kerana dia bakar lebih tinggi, walaupun dia tak stabil, tapi dia punya pulsating adalah perlahan, slow banding dengan yang ni lah. Sama seperti loceng besar bergetar lah, lebih perlahan dan punya tone yang dalam. Itu dia punya analogi lah kan. Tapi bintang-bintang berjijik rendah adalah kurang bersinar, melintasi jalur tidak stabil di kawasan bawah rajak HR dan oleh kerana mereka kecil, sebab dia kecil, so inilah kan maknanya dia di bawah ni lah, bawah ni di atas, di bawah ni. So dia berdenyut lebih cepat. Ini menerangkan kenapa sepit dengan tempoh yang lama lebih bersinar daripada sepit yang tempoh singkat. So Leavitt mula-mula kesan pada tahun 1912 dan ianya dikenali sekarang sebagai hubungan luminis tempoh. Itu yang sumbangan Leavitt kepada dunia astronomi. 2012 dia tengok tu lah. So ini dia punya period luminosity relationship lah. Kalau tengok di sini classical sepit type 1, type 2, tapi di sini RR Lyra ada kat sini. So inilah dia punya luminosity lawan period. Hubungan ni lah yang sangat yang telah membuka jalan untuk memahami pengembangan alam semesta.
Tapi kita kena faham, fizik berkaitan bintang-bintang penunjuk ketika itu tidak diketahui. Masa tu mana tahu sebab fizik belum hanya dia belum ada literally. Jadi masa tu terima lah apa yang ada pada tahun 1912 tu. Tetapi Leavitt perhatikan bahawa tempoh satu seri berdenyut adalah berkait dengan luminositinya. Sebab itu dia kata beliau temui kunci yang membuka rahsia bima sakti. Itu yang dia sumbangan dia sangat besar. Dia tak tahu. Tapi lepas dia mati baru dia punya penemuan itu sangat bermakna kepada ahli-ahli astronomi lah. Okey, so saiz bima sakti lah sekarang ni baru nak tahu macam mana saiz dia, berapa saiz dia. Nak tahu saiz dia. So, awal abad ke-20 bila Henrietta Leavitt sedang mengkaji plate-plate fotografi, ahli astronomi percaya yang mereka tinggal orang pasal tu lah dekat pusat awan bintang-bintang berbentuk cakra yang mereka panggil sistem bintang. Masa itu dia tak tahu itu galaksi. Dia nama itu star system. Masa tu masa tu memang kita tak tahu macam rupa Milky Way. Jadi kita tengok sebab Henrietta Leavitt kan ambil kumpulan bintang-bintang, maka kita ni sebenarnya duduk di dekat pusat satu awan bintang-bintang yang berbentuk cakra. Itu yang kita tahu. Sebab kalau kita tengok pun dari dulu dia bentuk Milky Way sutumpah, so dia macam cakra D lah. Jadi masa tu ramai yang percaya bahawa sistem bintang adalah terpisah. Masa tu semua orang percaya di dalam alam semesta yang kosong. Itu bayangkan abad ke 19 tu pun masa orang masa tu tak tahu lagi. Orang percaya bahawa sistem bintang ni maknanya galaksi Milky Way kita ni terpisah dalam alam semesta yang kosong. Dia tak tahu alam semesta penuh dengan galaksi. Masa peringkat itulah sebab belum ada teknologi, belum ada pengetahuan, belum ada teori-teori fizik yang dikemukakan oleh ahli-ahli fizik lah masa tu sebab itu masa tu yang masa percaya tu. Jadi sebab tu dia percaya macam-macam bentuk bima sakti kita ni. Inilah orang yang banyak menyumbang ahli astronomi muda bernama Harlow Shapley. Dia lama juga, dia hidup dekat 100 tahun. Dia yang mula menemui sifat semula jadi bima sakti apabila dia fikirkan tentang jenis kelompok bintang yang berbeza. Dia fikir tentang globular cluster tu kan. Dia lah mula. Kita telah pelajari bintang ni dia ada kelompok open cluster dengan globular cluster. Jadi sebab tu dia kelompok terbuka dan kelompok globu bintang. Dan kelompok terbuka tertumpu sepanjang bima sakti dia kata. Open cluster ni berada sepanjang bima sakti, tapi dia kata kelompok globu ni terserap. Dia di atas, kat halo, kat bawah ni dia boleh kata. Jadi yang terbuka ni dia duduk sepanjang cakra bima sakti tu. Masa tu dia tahu itulah sistem bintang. Dia tak tahu itu adalah galaksi. Dia know dia kata this is a star system. So dia buat kajian, ini kelompok globular cluster, ini open cluster. So bintang yang terbuka, ini bintang yang terkumpul atau tertumpu lah. Itu dia buat kajian, dia dapati yang ini dia kata duduk jauh-jauh, yang ini dia kata duduk atas cakra. Itu yang dia tahu sistem bintang tu. At that time lah. Jadi Shapley perhatikan bahawa kelompok globu dia kata lebih banyak ke arah Burus, Sagittarius dan Scorpio. Scorpio dengan Sagittarius lah. So maknanya Burus Sagittarius, Burus Scorpio. Burus Sagittarius kita tahu Burus teko. Bentuknya teko. Kalau kita perhatikan betul Burus betul macam teko lah. Dan Scorpio dia tahu Burus dia macam sekali jengking. Memang bentuk macam sekali jengking. Jadi dia kata yang global ni dia duduk atas dan bawah Shapley dia anggap bahawa awan besar kelompok globu ini dikawal oleh gabungan media graviti keseluruhan sistem bintang. So dia kata pada dia awan besar tu dengan kelompok globu ni dia kata dia terikat dengan gabungan media graviti keseluruhan sistem bintang. Maknanya the whole galaxy lah itu dia nak faham, tapi masa tu dia tak tahu galaxy. So ini bermakna beliau sedar. Dia sedar yang beliau boleh kaji saiz
Dan sejauh mana sistem bintang itu dengan mengkaji kelompok globul. Masa tu baru dipikir, kalau aku nak tahu saiz sistem bintang macam mana. So, cara dia lah mengkaji kelompok globul. Berapa jauh. Kan sebagainya kan. So, itu dia buat kajian. So, inilah dia tengok global cluster ni duduk kat Scorpio dengan Sagittarius belah atas ni kan. Dia tengok sini. Tapi open cluster ni dia kata duduk dekat cakra cakra sistem bintang tu kan. So ini yang dia buat kajian. So untuk lakukan itu beliau perlu kan, dia kenalah, kalau dia kena ukur jarak sepanjang mungkin kelompok globul yang ada kan. Dia nak kena jarak lah, mana nak tahu ukur berapa jarak kelompok globul tu kan. So kelompok globul adalah agak terlalu jauh untuk diukur secara paralel. So untuk paralel memang tak boleh, dia terlalu jauh. So kita tak boleh nak ukur sudut terlalu kecil. Because kalau kita tengok benda yang jauh, kita punya sudut penglihatan kita very small. Paralel is small, terlalu kecil, tak boleh nak ukur. Jadi tak boleh guna paralel. Tapi dia kata mereka mengandungi bintang-bintang boleh ubah. Tadi dia kata kelompok globul ni satu bagusnya dia ada bintang boleh ubah, dia ada Cepheid di situ. Jadi dengan tengok bintang boleh ubah kita boleh kena pastilah. Jadi Shapley memang tahu hasil kerja Henrietta Lewis ke atas bintang-bintang tersebut, dan tahu yang Henrietta tidak dapat cari betul-betul mutlak mereka. Dia tahu. Dia pun tahu sebab masa itu dia memang tak boleh cari. Sebab dia catur jarak. Jadi apa yang Shapley juga tahu, bahawa mengetahui magnitude mutlak akan memberikan jarak kelompok bintang-bintang. Dia cari itu So, maka dia tumpukan perhatian kepada bintang-bintang boleh ubah dalam kelompok globul. Global cluster dia cari itu. Semua bintang dia kata mesti bergerak melalui angkasa, dan dalam satu tempoh per tahun gerakan ini akan ada sebagai gerakan sebenar. Itu kita kata proper motion. Tapi kita tak nampak dia bergerak, memang bergerak tapi dia duduk jauh, lepas tu we don't see the motion. Tapi memang semua bintang-bintang dia akan bergerak dalam angkasa. Okey, so ini kaedah paralel lah. Kalau bintang dekat, dia punya angle of sudut dia memang besar. Tapi as the bintang goes further up, sudut dia menjadi tambah kecil. Jadi tak cukup, tak cukup untuk diukur. Tapi kalau kita berdasarkan gerakan bintang tu, dia boleh ukur dia punya radial velocity. The actual motion, proper motion, and radial velocity of a star kita boleh. So ni kita cerak di sini, di situ, dan bintang ni bergerak, dari sini ke sini. So kita boleh dapatkan laju, kita break laju velocity. So ini proper motion, proper motion ni. So ini actual motion of the star lah. Jadi dia boleh kira. Kaedah yang simple lah, sangat mudah. Ada kemungkinan star lebih besar dekat jauh, dia punya sudut tu sebenarnya besar. Tak, kalau star yang jauh-jauh ni dia memang besar, tapi jarak dia terlalu jauh, maka dia nampak space kecil, dot, macam speckle dia tak boleh nampak besar lah. Kalau nampak besar tu macam dia mesti lagi ratus kali besar kan? Tak ada. Sebab itu kita tak nampak pergerakan proper motion of a star, tapi dia memang akan bergerak dalam angkasa. Jadi ini kaedah yang digunakan dari segi forces lah, you leraikan forces, you get the radial velocity, and then you get the proper motion, then you can get the actual motion of the star lah. Kita guna kaedah trigonometri lah untuk selesaikan masalah ni. So ini kaedah yang digunakan oleh Shapley. So boleh dikesan sebagai satu objek kecil dalam kedudukan bintang-bintang langit. So kita get that motion lah. Lebih jauh bintang berada tidak dapat dikesan. Gerakan sebenarnya yang sangat kecil, tapi bintang yang dekat dengan gerakan yang sebenar besar itu yang kita boleh buat. Jelaslah gerakan sebenar mengenai maklumat sangat tentang jarak. So kita boleh dapatlah jarak dia once kita tahu dia punya gerakan sebenar. Walaupun tiada Cepheid yang cukup dekat untuk dapat mengukur paralel, Shapley dia cari katalog gerakan sebenar. So dia tengok katalog lama-lama proper motion ni yang diperhatikan, dan dia dapat 11. Dia jumpa dalam katalog lama-lama ni 11. Cepheid dengan gerakan sebenar diukur, dah diukur. Proper motion tu dah diukur. So berdasarkan data yang ada sebelah ni lah, dia gunakan proses statistik beliau dapat cari jarak purata mereka,
Dan daripada jarak purata tu dia dapat cari mutlak purata mereka. So dia dapat average absolute magnitude lah. Ya? Dia tak dapat lah magnitude sebenar, tapi ke average dia okey lah, bagus lah, dia tak ada. Dia tak ada, bagus lah kan. So itu bermakna beliau boleh gantikan magnitude ketara Leavitt ni dengan magnitude mutlak pada raja tempoh luminosity ni. Iaitu beliau ketahui berapa terang bintang-bintang boleh ubah sebenarnya. Akhirnya beliau sudah bersedia untuk cari jarak kepada kelompok-kelompok lah, masa dapat tu. Ya? Beliau boleh kenal pasti bintang-bintang boleh ubah yang ada dalam kelompok-kelompoknya dan boleh ukur ketara mereka dengan gambar foto beliau. Okay? So itu yang dibuat. Ya? Jadi sebabnya kita kena faham dalam bidang astronomi ini, dia kerja sebagai surpak-surpan. Sebab itu data-data yang dia dapat tu dia kena cari. Di mana ada orang buat, dia tengok orang dia buat ni, tu macam Shapley kan. Dia tengok kotak-kotak lama, dia dapat 11. Shapley kan, dia salah diukur. Promotion dia, so dia guna data tu untuk dapatkan nilai purata magnitude mutlak. So tempoh di Newton mereka singkat menyedahkan Shapley. So dia sedar, bintang-bintang ni dia punya cepat. Menyedahkan buat Shapley bahawa bintang-bintang boleh ubah dalam kelompok beliau adalah arah lahir. Dia bukannya Shapley. Pasal dia tempoh dia pendek. Kan? Dan bandingkan magnitude ketara mereka dan magnitude mutlak berikan jarak kelompok bintang tu lah. Jadi perhatikan bagaimana Shapley menurunkan langkah demi langkah di dalam penyelidikannya dari ahli astronomi kata beliau. So dia go step by step, dia tak lompat terus gitu ya. Dia pergi satu. Sebab tu dalam astronomi kaedah cerapan itu sangat penting. Kalau kita tak ikut kaedah tu, dan kita tak akan dapat hasil yang sepatutnya. Sebab tu dia pergi step by step lah. So inilah Bima Sakti, kelompok bergu ni kan, atas ke bawah ke salah. So jadi kalau tengok Alpha Lyra ni, dia besar, dia sejuk, kemudian dia dia akan mengecil. As dia mengecil, dia akan terang. Kan? It brighten due to increase in surface temperature. The size and temperature are exaggerated here. Macam ini hanya contoh, dia tak macam ni. Dia nak tunjuk bahawa dia besar, dia boleh mengecil, dan dia akan balik. Inilah So ini layar, tapi dia tempoh dia sangat pendek lah. So tentu ukur bintang-bintang boleh ubah untuk tentukan jarak. Shapley kemudian menulis. Masa tu dah larut malam lah. Bila beliau mempeluk arah dan jarak ke kelompok globul dan dapati bahawa seperti yang beliau jangka, mereka membentuk kumpulan besar. Tetapi dia kata kumpulan itu tidak berpusat pada matahari. Itu yang dia buat, dia kesan bahawa kelompok globul ni dia punya pusat bukan matahari, pusat yang lain. Itu yang dia kesan lah, yang memang betul lah. Memang betul, kelompok globul ni pusat dia bukan matahari, tapi pusat dia ke pusat galaksi. Ini yang dia dapat kesan. Dia dapat ni pada penemuan dia lah, tapi bukan tidak pusat pada matahari. So maknanya our sun, one of billion stars in the Milky Way, and our solar system located not in the center and not at the edge, but about 2/3 up on the spiral wheel. So kita kat sini. Kita bukan di ujung, tapi di 2/3 daripada pusat. Itu dia inilah So pusatnya berada berapa ribu tahun cahaya jauh ke arah Buruj Sagittarius. Itu yang dikesan oleh Shapley lah. Jadi sistem bintang itu terlalu besar daripada apa yang disyaki lah. Sebab sebenarnya dia kata ini bukan sistem bintang ni, kalau dia terlalu besar. Bintang dia kata sistem dia selalunya tak adalah besar macam tu dalam kelompok globul dan agak terbuka kan. Dan dia menariknya, beliau temui hanya seorang sahaja dalam bangunan tu masa dia telah turun dalam malam tu. Dia jumpa seorang janitor lah, perempuan pencuci kan, anda panggil janitor. Dan kedua dia berdiri. Bayangkan ini ahli astronomi, seorang lagi tu ahli pencuci, perempuan pencuci ni bangunan duduk tengok gerah tu. Dan keduanya berdiri dan melihat pada gerah beliau. Dan semasa dia terangkan bahawa mereka dua orang saja diberitahu bahawa masa tu dia terang lah. Dia tengok gerah tu, dia bagi tak perempuan tu, dia cakap puan ni macam ni kan. Apa dia terang? Perempuan tu tak lah. So maknanya dia nak terangkan bahawa ni kelompok tu pusat dia bukan matahari,
Kan, dia terang waktu kan. Jadi manalah umpan dia kata ya lah. Kan, takkan dia kata ya pula. Kan? Dari saksi. So jadi dia kata matahari kat sini, pusat dekat sini kan. So manusia tinggal bukan di pusat atau satu sistem bintang yang kecil, tapi dalam sub bandar dia. Ya, roda bintang-bintang yang sangat luas dalam satu galaksi. Sudah baru nampak picture roda pula. Roda bintang-bintang yang sangat luas satu galaksi. Barulah dia kata ini sebenarnya satu galaksi, bukannya sistem bintang. Kan? So berentetan daripada penemuan benda lah. Tapi kita kena faham dalam dia membuat andaian anggapan tu, dia ada buat dua kesilapan. Ya? Adalah menarik untuk dicatatkan bahawa Shapley telah buat dua kesilapan masa dia buat andaian. Ya? Satu, pasal dia kata dia anggap angkasa kosong. Sebenarnya angkasa tak kosong. Dia berisi dengan banyak galaksi lain. Itu andaian kesilapan dia buat lah. Ya? Dia andaikan bahawa it's empty space. Empty space dan di sistem bintang satu itu. Ya, maknanya dia kata galaksi kita itu kan. Itu satu pertama dia buat andaian silap. Yang kedua, ahli astronomi selepas beliau sedar bahawa bahantara antara najam memalakkan bintang-bintang yang berada lebih jauh dan buat mereka kelihatan lebih jauh daripada kedudukan mereka sebenar. Itu dua kesilapan dia buat. Ya. Sebab bila dia ukur kecerahan tu, ya, dia tak ambil kira antara dia dengan bintang, kalau bintang yang ukur tu, adanya awan, debu sebagainya, yang mana awan debu ni dia mengurangkan kecerahan bintang. Itu dia tak ambil kira. Jadi itu sebabnya dia punya estimate overestimate lah. Sebab dia patutnya dia lagi terang, tapi dia buat dia kata malam. Sebabkan dia tak ambil kira adanya bahan di antara dia dengan bintang. Itu dua kesilapan dia buat lah. Lapis lah. Juga Jeff Shapley tidak tahu bahawa terdapat dua jenis sempit. Dia tak tahu. Ya, panjang dua jenis sempit. Sempit satu dua kan. Yang beliau nampak dalam kelompoknya adalah jenis balak. Dia nampak sedang sempit ni ada dua jenis. Satu yang gelap, satu yang terang. Dia tengok malak dia, terang dia tak tahu. Ya. Itulah kesilapan yang dibuat oleh Shapley. Ya. Jadi sebab itu bila kesilapan ini berlaku, ya, maka berlaku debate, maknanya perbahasan lah. Tapi bintang-bintang yang digunakan untuk tertukur adalah yang terang lah. Sebab dia ambil yang terang, tak ambil yang malak kan. Itu bermakna beliau terlebih anggar lah. Sebab dia maknanya dia overestimate. Terlebih anggar universiti kalau buat bintang-bintang dia. Dan terlebih anggar lah juga jarak. Bila universiti besar, maka jaraknya akan besar. Itu dia terlebih anggar. So akibatnya anggaran beliau itu, saiz galaksi kita tu adalah Raja 12 Dam adalah lebih besar dari nilai model. Mana nilai model lah daripada kita kan. Bila dia buat bandingan, biasa dibuat, nilai dia terlalu besar bandingkan nilai model. Okay. So ini dia punya before Shapley work, astronomer thought the star system was quite small masa dia. Tapi bila Shapley buat globular cluster ni, dia dapati banyak dia jadi besar. Okay. Matahari kat sini. Center of globular cluster is somewhere right here kan. Dan ini center of galaxy ni. Kat Bima Sakti kita ni, kat sini center dia. Which is samalah dengan apa yang diutarakan Shapley, cuma dia tak tahu. Ya. Yeah. Apa yang penting di sini, beliau membuat beberapa kesilapan dalam tutur, tetapi beliau nyatakan dengan betul mengenai kedudukan kita di galaksi Bima Sakti. Itu yang dia kata. Dia kata maknanya bukan matahari bukan pusat. Pusat tempat lain. Itu saja dia punya yang betul lah dia cakap kan. Kita tidak tinggal di pusat sistem bintang kecil, tapi dia kata di sub bandar roda bintang-bintang sangat besar. Itu dia punya ni lah. Dan itu yang dia punya penyataan yang betul. Ya? Walaupun dia buat kesilapan, tapi penyataannya betul. Sebab ini yang jadi masalah selalunya. Ya? Orang buat silap tapi macam mana dia betul? Kan? Ini adalah just ni lah nak tunjuk. Ini matahari, so this is kita punya planet hunting neighborhood. Berapa jarak tu? Ini 8 kiloparsec. 8 kiloparsec. 8 kiloparsec. 8,000 kali 3.26 tahun cahaya. Boleh tengok dengan teleskop. Oh, tak boleh. Di center. Oh, center. Not because dia tertutup. Dia ditutup dengan debu dengan gas. Black hole kan? Yes. Ya, dia tutup. Ini je
dia lukis dia tu color dia. Tapi memang tak dapat sebab dia tutup dengan debu. Dia bonjol. It is actually surrounded by gas and dust. And then it is dia bulging. Dia bulging. Dengan Hubble pun tak nampak. Hubble pun tak nampak sebab dia galaksi kita ni dia kawasan-kawasan tertentu dia penuh dengan gas, dengan debu. So Hubble, that's why dia nak tukar dengan JWST. Itu boleh nampak. Kalau JWST dia boleh nampak sebab dia guna infrared. Tapi je Hubble, teleskop di atas tu dia pakai optical. Jadi optical memang tak akan tembus awan. Mana kalau tak esok boleh nampak lah. Yes. Kalau infrared dia boleh tengok, so infrared dia boleh pass through lah. Ataupun dia boleh pasal benda tu keluar heat kan. Dia boleh detect heat. So infrared ni dia detect heat dia. Macam kita sekarang ni kan, apalah pergi kedai-kedai tembak kan. Tembak tu masalahnya orang kita tak faham. Dia ingat tembak ni maknanya sinar tu dia masuk dalam kepala kita, wajah kepala kita berberi kita rosak kan. Tapi dia rupa. Dia tembak tu apa, dia pengesan. Dia salah detector. Yang keluarkan yang sinar inframerah tu kepala kita, badan kita keluar apa? Dia detect je. Dia kesan je. Bukannya dia keluarkan sinar inframerah tu. Itu yang jadi masalah. Tak mau pakai kepala, pakai tangan. Masalahnya dia bunyi semua. Dia tekan dia bunyi. Itulah pasal itu dia nak rekod. Tahu dia menarik. Saya pasal tu saya pening sebab apa surau saya dia pun komplain dia pun tak nak pakai tu bahaya pada brain. Jadi saya nak cerita dia semata dia kata. Itu pengusi panggil Prof, tolonglah cerita dia orang ni apa masalah kita ni. Kata tu saya explain kat dia. Saya kata ini is only a detector, dia pengesan. Dia bukan keluar. Sina kalau lah macam tu, saya kata hospital tu semua lama orang mati. Sebab orang pergi buat CT scan pergi tu semua pakai tu. Bukannya ni tu dia kata tak ada, dia tak keluarkan sinar pun kata. Kita yang keluarkan haba. Okey. Kita tidak terperanjat bahawa ahli sebenarnya pada mulanya fikir bahawa sistem bintang adalah kecil. Masa tu pasal dia nampak macam bintang dia kecil lah. Apabila anda lihat ke arah jalur Bima Sakti, anda dapat lihat hanya jiran-jiran berdekatan dengan matahari. Baru kita tengok bila ke jalur itu, kita akan nampak jiran-jiran kita lah yang dekat dengan matahari. Sebab dia kata gas dan debu membuatkan banyak kawasan sistem bintang halimunan tak nampak. Because the gas dan debu tu block kita punya ni. Dan seperti pengembara dalam kabus lah. Maksudnya, you duduk, you masuk dalam kabus, memanglah kita ni kan, walaupun pasang lampu, tak nampak je ke mana-mana pergi pun. Itu adalah sebabnya kerana banyaknya gas dan debu lah. Anda seolah-olah berada pada pusat suatu kawasan yang kecil. Shapley mampu untuk melihat kelompok guru pada jarak yang sangat jauh kerana mereka berada di luar atas sistem bintang tu. Dan tidak malah dengan gas dan debu. Maksudnya tak terhalang gas dan debu. Sebab dia tak duduk kat cakra. Kalau dia duduk kat cakra, dan dia akan hadapi masalah debu tu. So kalau kita tengok di sini so inilah kalau kita tengok secara kasarnya inilah bentuk dia. So inilah cakra tadi. Cakra tu which is yang inilah yang lengan-lengan ni kan. Kita nampak H1 lewat cakra. So ini yang bulging ni. Bulging ni nukleus. So dia duduk dalam ni. Macam mengembang. So global cluster semua di atas ataupun di bawah. Ini halo lah. Halo. So matahari duduk kat sini. Ada sistem suria kita lah. Sistem suria kita, planet semua kat sini. So bila dia span, dia punya diameter from apa ni, dia punya lengan sini ke lengan sini 80,000 tahun cahaya. Panjang dia. 80,000 kilometer lah. 80,000 km sekarang berapa tahun suria? Tak, 80,000 tahun cahaya. So you nak kena convert, bagi dia 3.26. Bagi 3.26 dia akan bagi dalam pasal. Okay. So ini kan nuclear pulse ni. Sebelum bekas. Jadi ini yang spherical galaxy ni. So dia punya area cover Bima Sakti ni the whole thing. Ini memang Bima Sakti lah. So you got inner halo, you got outer halo. Okay. Analysis of the galaxy lah . So
Membina dari hasil kerja Shapley, ahli astronomi lain mula mengucapkan bahawa setengah tumpuk kabut cahaya dilihat melalui teleskop adalah galaksi lain seperti galaksi kita. Baru orang sedar, oh ini tumpuk ni bukan awan di galaksi, tapi bukan galaksi kita, galaksi lain. Dan masa itu berlaku perbahasan. Shapley dan ahli astronomi Herbert Curtis bertemu pada tahun 1920, maka berlakulah perbahasan yang dinamakan perbahasan Shapley-Curtis. Dia banyak pasaran menarik tapi tak tahu saudara siapa menang. Dia balai-balai pun tak tahu saudara siapa menang Curtis berpendapat, ketika kata kat Shapley, jasad karbon yang lain adalah galaksi lain. Itu kata Curtis. Tapi Shapley tak setuju. Dia kata bahawa mereka bukan galaksi lain, tapi galaksi pusat bintang-bintang dalam sistem bintang kita. Dia kata galaksi kita. Itu kebalahan itulah Jadi adalah tidak jelas siapa yang menang perbahasan itu. Tapi Edwin Hubble lah yang membuktikan pada tahun 1923 Edwin Hubble telah merakam yang bintang-bintang individu di dalam galaksi Andromeda. Itu menunjukkan bahawa betul lah apa Curtis cakap kan. Dia kata yang kabur-kabur itu galaksi, bukannya galaksi kita. Dan dalam tahun 1924 beliau kena pasti sepik yang ada di situ. Jelaslah tumpuk-tumpuk kabur adalah sistem lain seperti galaksi kita. Dia maknanya galaksi lain lah. Itu apa yang telah dibuktikan oleh Edwin Hubble lah. Tapi perbalahan untuk Shapley yang kata tak tahu siapa menang. Sebab dia masa-masa tu tak ada teknologi yang boleh tu. So masing-masing mempertahankan dia punya pandangan dan pendapat lah. Okay, so baru kita masuk ke Indonesia galaksi kita lah. Galaksi kita seperti yang lain. Dia ada dua komponen utama. Satu ialah cakra, the disk tadilah disk. Yang kedua ialah dia ada satu sfera. Satu sfera dia tunjukkan komponen-komponen tersebut dan corak-corak lain yang anda akan temui semasa anda buat analisis struktur galaksi kita. So kita nampak analisis tentang galaksi kita lah So ini maknanya the whole thing is a sphere. Kemudian dia ada cakra ni, pada bulging ni. So kita boleh tengok macam mana kedudukan matahari di mana kat lengan ni, from ni. Jadi komponen cakra, maknanya bahagian disk tu, dia mengandungi semua jirim. Jirim tertumpu, terbatas pada satap putaran galaksi. Maknanya semua adalah cakra tu ni. Dia duduk kat cakra tu. Dia tak pergi mana. Itu satu komponen. Yang ada jirim lah. Dan maknanya komponen tu termasuklah bintang-bintang, kelompok bintang terbuka dan hampir semua gas, galaksi dan debu. So di atas cakra tu dia ada bintang-bintang, dia ada kelompok bintang open cluster, dia ada hampir semua gas, galaksi dan debu. Gas, galaksi kita dengan debu duduk di cakra. Sebab cakra tu yang nampak malam, dia tak nampak terang sebab adanya gas dan debu. So oleh kerana cakra mempunyai banyak gas dan debu, ia adalah tempat paling banyak pembentuk bintang berlaku. Sebab kita tahu bintang lahir bila ada gas dan debu. Pada banyak gas, maka bintang baru boleh lahir. Sebab itu kita nampati di atas cakra ini, bintang baru lahir muncul. Dan dia bintang-bintang generasi muda. Dia bukan bintang generasi tua lah. Okay, so ini adalah just untuk gambaran lah. Tapi ini bukannya Milky Way. Ini kita tahu kan, ini apa? Eagle Nebula. Nampak tak macam eagle? Macam ada eagle. Nampak dia, kepala dia, badan dia, kaki dia kat sini. Dia dah tunjuk lah. Maknanya ini dah tunjuk tempat-tempat bintang lahir. Maknanya ini gas dan debu. Dia gas je. Dia cuma majoriti gas saja. Gas dengan debu. Dust and gas lah. So dia nebula. Dia we call it nebula. Nebula. Dari istilah dia nebula ni nursery of star. Sebab tu kita tengok dalam kawasan ni. Ni kan. Ni bintang baru lahir ni. Between this awan gas. Mana yang keluar terang-terang tu bintang baru lahir lah. Tak dia gelap cari pun terang. Bukan bintang lahir pun bukannya
setahun 2 tahun. Dia makan juta tahun. Dia bukannya orang kata hari ni ada besok tak ada. Dia makan million of years untuk dia jadi bintang. Kalau dia tak jadi bintang, dia planet. Dia bergantung. Kalau GCM dia tak cukup untuk dia start proses harja start bakar dalam nuklear, dia akan jadi planet. So dia pula Million tu maknanya apa? 100 to 100 million It can be bergantung pada size bintang. It can be 100 million. It can be 50 million. Bergantung size pada GCM bintang lah. contoh ni Nabilan berapa jam pada kita? Ni? Pula. Eagle dia pula. Jauh. Ada More than light years. How many light years? light years lah. Light years. Bukan million. Bukan. Mana benda baru bilang. Jadi dengan terang, bintang-bintang macam besar berwarna biru. Kalau dia masif, dia warna biru lah. Maknanya dia membakar dengan cepat, so dia panas. Warna biru ni panas lah ya. Akibatnya cakra galaksi cenderung berwarna biru. Sebab tu kita punya disk tu, kita akan nampak dia blue in colour. Because kebanyakan bintang di situ adalah bintang yang panas. Normally is O and B type star. Bintang jenis O dan B, yang mana suhu dia melebihi 20,000 Kelvin. Okay. So sebab itu dimensi cakra tu kita tidak pasti. Sebab tu dia tak boleh nak ukur dengan tepat. Tak boleh pasti sebab dia ada debu, ada gas, ada ni. Jadi sebab tu dia kata dimensi cakra tidak pasti disebabkan beberapa alasan. Ada beberapa. Satu dia tebalnya tidak pasti kerana cakra tidak punya sempadan jelas. Kita tak nampak the define boundary. Sempadan itu tak nampak yang jelas. Jadi sebab tu kita tak boleh ukur tebalnya. Apa agak-agak, kita agak lah. Itu satu yang yang tak tepat je lah. Kedua, bintang-bintang pula dia menjadi kurang padat bila kita bergerak jauh dari satar. So bila kita ambil tu, kita katakan cakra tu kita ada satar dia. Kalau bila kita pergi jauh daripada satar tu, dia jarang-jarang. Dia tak banyak. Jadi itu yang masalah yang kedua. Dan juga tebalnya bergantung ke atas apa jenis anda kaji. Apa jenis jasad anda kaji. Sebab dia kata kalau bintang-bintang jenis O ni panas, berada pada cakra yang sempit, pada cakra yang sempit tu, dia hanya sekitar 300 tahun. 300 tahun cahaya tebal. 300 tahun cahaya tebal lah. Bayangkan ya. Itu nipis tu sempit tapi 300 tahun cahaya tebal. Ya. Tapi bintang-bintang seperti matahari adalah lebih luas tersebar sebab dia duduk kat ada ujung kan. Jadi diameter cakra dan kedudukan materi adalah juga sukar untuk itu. Jadi kita tak dapat pasti. Sebab itu kita kata 84 panggil pasir lagi kurang. Macam tu. Ya, sebab kita tak boleh nak pasti dia dengan yakin. Tapi kita menerima dia. 8 kilo pasir kita dah on the whole is average kedudukan. Okay? Maknanya apa? Bila kita ukur kedudukan matahari dengan the center of galaxy, so yang di sana kita tak ada reference apa, kita buat agakkan je. We have no reference at all. No reference. Tak boleh nak ukur. Sebab kita tak tahu apa reference dia. Ada gelap. Ada dia berdebu, dia bergas. Kalau ada something terang itu kita boleh lah ukur. Okay? Kemudian yang orang cakap pasal cakra aktif tu, biasa kita tengok lukisan, kita tengok ada banyak arm. So the arm is also imaginary. The arm is saja ada disk lah. Dia kalau kita tengok edge on, dia akan nampak dia satu line, satu garisan. Okay, tapi yang kan macam sotong tu, that is still imaginary lah. Tak, yang arm tu memang ada. Dia wujud. Macam mana dia tunjukkan how they prove ada arm tu. Ada 3, ada 4, ada 5. Dia boleh buktikan sebab berdasarkan kajian kata bintang-bintang yang ada. Dia tak arm bintang-bintang. Okey, jadi poinnya sebab yang kita berada di side of Milky Way, left center, then the other side. So yang the other side tu, kalau yang center tak perlu tengok, the other side tu tak perlu tengok. So how kita nak tentu di sana ada arm tu? Based on space punya observation, satellite observation. Dia duduk di atas angkasa. So dia boleh posisi. Ada macam Hubble space tersebut kan, dia boleh tengok. Maknanya dia di atas. Hubble space semua tengok beyond the bulge center tu. Ya.
beyond the bars tu ada Dia beyond. tak boleh tengok sini tapi Tak. beyond tu dia Dia boleh boleh- nampak benda tu so far away, ujung tu dia nampak. Dia boleh lah, sebab tu upper space tu dia boleh kita gerakkan dia ke arah mana yang kita nak. Kita nak tengok angle mana, kita just gerakkan dia lah. Okay. Lepas tu dia tengok satu shape, shape kan, dan kedua shape lain dengan bentuk shape-shape yang lain tu. Yang Prof, yang gambar nebula tu, itu editing pada astrophotographer. Sebab kadang tengok lain-lain mana ada Lain-lain. Dia bergantung. Sebab dia gambar-gambar ni dia bergantung pada filter mana dia pakai. Dia ambil gambar kan, kalau betul-betul biru, then it's going to be blue. Kalau ambil kita merah, dia go into red. Oh, maknanya bukan warna yang Bukan. Kalau kita nak warna yang natural, maknanya kita kena combine tiga filter. Kita kena ambil dia blue, green dengan red. RGB. Istilah RGB, you combine tiga tu baru dia dapat the natural, the true color of the galaxy ataupun yang nebula lah. Tapi we cannot see the shape lah. We might see the true color but we cannot see the shape. You can see the shape lah. Tapi kalau you nak tengok shape, you can use radio. Radio teleskop dia map the ni. Okay. So kajian yang terbaik mencadangkan takat inilah matahari adalah sekitar 8 kiloparsec di pusat, di mana 1 kiloparsec adalah bersamaan 1000 parsec lah. Jadi bumi nampak sekitar 2/3 jauh di pusat ke sisi. Jadi diameter galaksi kita sekitar 25 kiloparsec. So that is the diameter of our galaxy. Ya. Lebih kurang 25 kiloparsec. Lebih kurang kan? Tak tepat. End to end. End to end. Ya, diameter. So, basically 80,000 tahun cahaya lah. Itu end to end. Ya. So, ini adalah diameter bahagian yang paling bersinar galaksi kita. So, you have to remember. Ini yang kita nampak cahaya dia. Kan? Bagi bahagian atau kawasan yang kita patut lihat dari suatu jarak. Itu yang kita tengok bersatu jarak tentulah. Nanti anda akan tahu bukti kukuh cadangkan bahawa galaksi kita lebih besar daripada itu. Lebih besar itu disebabkan bahagian kawasan luar itu tidak bersinar. Sebab dia tak bersinar, itu tak nampak. Jadi tak nampak, kita tak boleh nak estimate. Kita estimate tempat yang terang dia. Itu sebabnya kita punya estimation is always underestimated. Bukannya reflect. Sebab itu masa ialah yang kita kena faham lah, sebab kita tak boleh tengok keseluruhan dia. Sebab tu yang kata tadi, macam tadi dia hanya macam Hubble pun dia bukan boleh tengok the whole thing. Dalam Milky Way ada black matter. Dark matter. Dark matter, sorry. Ada. The space between the star dia ada. Maknanya kalau dark matter tu exist dan dia berada di luar, dia still consider sebagai bahagian ni lah, sebagai area. Sebagian daripada galaksi kita. Kita tak tahu. Itu yang jadi masalah dia. Ya? Jadi satu cara untuk teroka galaksi kita adalah guna teleskop radio. So when you do radio teleskop, kita boleh memetakan taburan hadron yang dekat tryon. So because kita tahu dalam angkasa ni is filled with hydrogen gas yang tak ionis lah, maknanya H1 lah. Kita dalam apa ni astronomi ni kita tak ikut kimia. Kalau kimia tu kalau dia kata hydrogen ion maknanya H+, kan? Tapi dalam astronomi kita pakai H1. Maksudnya? H1 neutral. Maknanya dia punya apa ni elektron satu kan dia tak dislodge. Tapi kalau H2 baru dia hydrogen tu ion. Sebab tu kita pakai H1 neutral, H2 ion. Ada dalam chemistry tak dia pakai positif negatif. Kan kalau dia proton positif H+. Kalau dia elektron division dia ada elektron H1, H negatif sorry. So H1 kita itu tu kimia? Kimia. Okay, saya tunjuk belajar kimia lah. Kita belajar kimia ni. So kalau kita kata H1, then dia hanyalah H. Apa tu? Neutral. H2 lah. Itu. H2 lah kan? Tapi kalau kita kata H ni, then dia ada maknanya satu elektron dislodge. Ada elektron dislodge dia jadi apa? H+ lah. H+. H+ lah. Ion kan? Itu macam mana kita cakap dalam chemistry, dalam fizik ke apa? Astrofizik ke apa?
H1 is neutral, H2 is ion. So yang kita ukur is 1. So jadi sebab tu dalam apa ni angkasa ni kita penuh dengan hidrogen. 90% is hidrogen. Jadi sebab tu kita ada teleskop radio yang boleh ukur. Mana teleskop radio ni? Sebab tu dia kata ahli astronomi bersih baik. Bukanlah ni baik, tapi Allah yang beri jalan, yang buka jalan untuk kita tengok. Dia kata hidrogen neutral dalam angkasa mampu membancarkan foton-foton dengan panjang gelombang 21 cm. Sebab 21 cm ni panjang gelombang ni radionya. So hidrogen neutral ni maknanya kita ada dua atom, the spin, nanti saya tunjuk gambar lah. Ini berlaku kerana proton dan elektron berputar bertindak sebagai medan-medan kecil seperti raja ni lah. Atas tu. So ia ada proton, elektron, dia putar. Tapi ada satu ketika sama ada proton atau elektron dia flip. Mula-mula dia kepala atas dua-dua. Kan? Satu lagi dia putih, dia kepala di bawah. Satu di atas, di bawah. So the moment dia flip ke bawah ni, then dia akan emit panjang gelombang 21 cm punya radiation. Itu adalah yang satu kita boleh kesan menggunakan teleskop radio dari bumi. Mana benda tu jangan berlaku. Dia berlaku, dia mesti berlaku pada waktu timing dia memang ada tempoh dia. Lepas tu dia tak boleh duduk lama tu sebab dia tak stabil. Dia akan flip balik. Dia akan jadi stabil. Dia stabil tapi dia satu atas di bawah tak stabil. So nanti dia flip balik. So itu berlaku. Sebab itu ini yang kita panggil 21 cm radio wave. Sebab panjang gelombang radio ni 19 cm. Dia bukan di dalam nanometer. Macam panjang gelombang kalau panjang gelombang sinar cahaya tampak ni visible ni kan. Cahaya tampak dia antara 400 nanometer sampai ke 700 nanometer. Maknanya 400 kali 10 negatif 9 meter. Itu. Tapi kalau radio 21 cm ke 1 cm dia masih lah radio lah. Lagi panjang lah. Jadi bagi apa signal buat? U ke S ke? Apa dia? Signal radio ni. Waktu saya kurang sikit. Sebab saya tak apa ni tentang ni lah. Dia ada lah dia punya kan, tapi saya tak apa ni lah. Tapi inilah yang terangkan bahawa bila dia macam tu, ini excited state proton electron spins parallel. Tapi bila dia flip ke bawah ni, so dia akan emit yang flip tu elektron ni bukan neutron dia. Ni hydrogen. Sorry, proton yang flip elektron lah. Elektron dia yang elektron flip. So proton electron spins are anti-parallel. Sekarang ni proton masih ke atas tapi elektron flip. Itu bila dia flip dari sini ke sini, dia akan emit photon. This photon dia punya wavelength is 21 cm. Jadi itu yang kita kesan. Jadi radio teleskop boleh kesan ni dan dia petakan bentuk galaksi kita. Siapa yang jumpa kita ni? Tanya siapa orang yang jumpa kita. Walau. Accommodation. Jadi inilah I think yang biasanya orang teori yang akan terangkan, orang yang observation ni yang dapat buktikan. Biasa gitulah. Teori dengan observation ni dia mesti selari. So teori akan keluarkan dua idea. Yang ini cari. Jumpa, okey, I jumpa. Buktikan. So bergantung kerana sama ada atau tidak elektron dan proton berputar dalam sama arah atau berlawanan arah. Atom boleh berada dalam satu dari dua arah tenaga itulah. So dia ada ground state ni, excited state kan. Lepas tu bila dia pergi ke ground excited state, dia akan turun balik ground state sebab dia lebih suka dalam keadaan stable. Kalau dia excited state, dia tak stable. So dia patah balik lah, sebab tu dia balik. Jadi satu parah yang tenaga lebih sedikit daripada satu parah yang lagi. Jika dibiarkan tanpa gangguan, elektron dan parah tenaga tinggi akan jadi tukar arah, putarannya jatuh ke mana-mana ke ground state. Itulah yang berlaku. Itu dari segi teori lah, teori petok dan lepas tu yang cari adalah orang-orang yang cerah, observer. So jadi tenaga dia rendah,
kita punya persamaan tenaga ni very simple, kan? Maka duduk kat sini kan? Cuma masalah jalan. Dia di pentas dia ni. Wadah boleh pesan juga? Dahsyat dia buat wadah. Wadah dia. Saya boleh. Dia faham? Nak tunjuk juga, dia cuba. Kelas daripada Kelas kena pandang dulu. Dulu kena pandang. tapi tak ada bersih sangat kan. Tak ada gangguan. Distortion. Mari. Okay, so kalau ikut teori fizik kan, energi lah Terpadam. kan. Maknanya ni Mala plan dengan frekuensi kan. So you can have H C over lambda kan. So ini T kan. So kalau you punya lambda which is panjang gelombang tu kan, dia besar, maknanya ni apa? Dia kecil lah kan. Sebab tu dia kata terang rendah. Sebab ini dua-dua ni constant. Sebab ini pemala Planck, ini laju cahaya. So sebab tu dia kata bahawa 21 cm punya panjang gelombang, energi dia sangat rendah. So apabila itu berlaku, atom punya sedikit tenaga lebih yang mana dipancarkan sebagai foton dengan panjang gelombang 2 cm. Maka bermakna bahawa gas hidrogen sejuk terapung di angkasa secara semula jadi. Dia akan pancar tenaga radio tu yang 21 cm lah. Ya? Dan ahli eksperimen radio boleh peta keseluruhan galaksi pada panjang gelombang 2 cm kerana foton-foton yang inilah sebabkan adanya foton 21 cm. So dia boleh peta the whole galaxy. Just curiosity, Prof. Just cut off curiosity. So dia keluarkan radio wave 21 cm kan. Dan after travel so many thousand light years, dia tak ada distortion ke perubahan. Tak ada. Tak ada distortion because these are elementary wave. Dia elementary wave. Dia gelombang elektromagnet. So gelombang elektromagnet ni dia move at the speed of light. Kalau ada medium pun dia tak ideally dia cukup move in a vacuum. Tapi ada medium pun dia hanya delay je. Tapi dia punya speed almost equal to speed of light. Yes, dia punya speed is almost equal to speed of light. Memang ada lah, kita tak ni memang ada, dia melalui medium. So bila dia melalui medium, is only the speed of light will go down. Tapi dia still move at tak signifikan lah. tak signifikan sebab dia mesti move at relativity speed. Can be 0.9, 0.7, 0.5 gitu lah. Tapi still dalam range speed of light. So kalau nak map galaxy punya rotation pun actually boleh guna H21 ni kan? Ya, kan ni radio astronomy is getting ground. Cuma dia punya masalah radio astronomy ni ialah you need huge huge space. You perlukan beberapa kilometer, 1 kilometer you nak untuk arrange radio punya internet. Satelit tu je kan? Yang dia buat dekat bumi macam satelit tu radio Indonesia. Tapi itu yang untuk telecommunication. Bukan untuk astronomi. Yang ni dia kena di angkasa. Di angkasa. Yang itu untuk communication, telecommunication kan? Yang buat dekat angkasa banding tu. Yang itu memang kita sedang nak buat radio teleskop itu. Tapi dia belum lagi materialize lah sebab masalah dia dengan radio teleskop yang ada kat Malaysia, kalau kita pakai Malaysia, kita ada banyak interference. Banyak interference maknanya RF frekuensi. Kan? Jadi kalau banyak sangat interference frekuensi, kita nak disk menit, signal datang daripada angkasa tu macam mana? Itu masalah kita kat bumi. Sebab tu kalau kena pergi tempat-tempat yang selalunya dekat gurun. Sebab tu dia tengok ke atas kamar desert. Memang berapa ratus kilo lantak kau buat tak ada orang nak kacau. Dekat Kalimantan lah. Kalau aircraft pakai ni juga. Aircraft pakai ni juga. Sama-sama lah. Jadi itu yang kita boleh peta lah. Dia tidak terkesan oleh mana-mana debu mikroskop yang menyerap cahaya. Dia kata dia tak ada kesan.
dia akan mula. Dan sebab tu maka teleskop radio boleh lihat keseluruhan galaksi. Manakala teleskop optik tak boleh. Sebab bila teleskop optik dia ada debu, dia out. Tapi kalau yang 21 cm tu ada debu ke, ada gas ke, dia boleh penetrate through. Sebab tu saya katakan, Dato' Budi saya kata dia, apa susah nak tahu ada bulan tu? Senang dia kata, dia pakai radio teleskop je. Dia tembak signal radio pergi ke depan, kalau dia pantau balik, adalah tu. Dia tak nampak kata. Dia kata apa lah, dia kata tak nampak. Kalau nampak okey kata. Tapi saya kata saya boleh petakan. Tapi bukan masa lah, kena petakan dia kena take time juga kan. Tapi tak boleh, cerapan mesti online awalnya real time. Dia tak boleh lambat. Proses rupiah. Jadi sebab tu dia kata cerapan yang dibuat pada panjang gelombang boleh juga melihat debu dan gas. Foton inframerah punya panjang gelombang cukup tidak, panjang inframerah cukup lah, tapi tidak akan. Ini akan kita tengok cerapan dia. Macam mana infrared boleh mempengaruhi kita punya data cerapan dia. Terkesan debu, dia tak terkesan debu ke apa tak tahu. Maka satu peta langit pada panjang inframerah mendedahkan cakra galaksi kita So corak yang paling menarik tentang komponen cakra adalah lengan-lengan lingkaran. Itu yang boleh nampak lengan lingkaran tu. Lengkung-lengkung panjang yang bintang cerah, kelompok bintang gas dan debu. So you can see now. Dan ini based on radio. Yes. Bukan based on time ada apa tu kan? No. Dia tahu ada betul. Sebab Hubble pun dia tengok pakai optical. So dia pakai optical juga, maknanya kalau debu ada dengan gas dia tak boleh combine. My point tadi mana dia determine apa lengan-lengan ni pada radio. Yes. Okay. Okay. Sorry. Nak ambil awal. Dah habis? Jangan habis. Okay. Jadi lengan-lengan lingkaran seperti ini adalah mudah dikelihatan langit lain dan anda akan lihat nanti bahawa galaksi kita juga punya satu corak lingkaran. Dia ada pattern. Ya, lengan-lengan spiral dan pattern tu sebab kita ada SA, SAB, SA, SB, dia ada ABC kan. Yang ada yang rapat, ada yang agak kangkang, ada yang kangkang betul. Itu yang dikatakan penyelengkaran yang berbeza-beza. Komponen kedua galaksi kita adalah komponen spherical, termasuk semua jirim dalam galaksi kita terserak seperti taburan bentuk spherical sekeliling pusat. Ini termasuk halo besar dan bojolan nuklear. Itu ada komponen kedua. So pertama tadi cakra, komponen kedua ialah kita punya halo yang kita namakan komponen spherical. Halo adalah awan spherical yang bintang-bintang terserak secara nipis dan kelompok-kelompok. So ini adalah halo. Dia mengandungi hanya 2% bintang-bintang dari cakra. Maksudnya di cakra paling banyak bintang. Dekat halo tak banyak. Ya. Kalau kita dah punya sedikit gas dan debu. Kat halo memang kurang gas dan debu. Sebab itu Shapley dia boleh tengok global cluster dia dekat halo Disebabkan ini tiada bintang baru terbentuk di atur. Jadi maknanya di halo memang tak ada bintang baru. Semuanya bintang tua-tua. Sebab dia tak ada gas, dia tak ada debu. So macam mana nak bentuk bintang? Sebab bintang ni perlukan gas dan debu untuk terbentuk. So ini tengok gambaran lah So ini adalah spherical tu halo. So cluster ya. Ini just anti-suppression lah ya. So kita tengok macam mana bentuk halo tu. Bentuk halo ataupun spherical galaksi macam itulah. Ni semua ni kalau maknanya galaksi Milky Way punya. Macam mana dapat nama Milky Way tu? Dia dapat nama Milky Way tu macam mana? Milky Way tu sebab dia nampak apa tumpahan macam tumpahan susu atas. Dekat Bima Sakti tu kan. You look up ni, you can see macam dia macam ada tumpuk-tumpuk susu lah yang tumpah. Itu nama Milky Way. Bima Sakti tu kan Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Melayu ada Pak. Tak ada kena-mena dengan Milky. Maksud Bima Sakti tu tak ada kena-mena dengan Milky. Memang lah. Galaksi tu was dia dengan nama Milky. And then dia bahasa Melayu dia pandai kena kaji tu lah. Bahasa macam mana datang semua tak kurang. Sebab kita yang kita tahu terjemahan pada galaksi Milky Way tu lah Bima Sakti. Sakti tak orang. Prof, dia punya pusaran tu ikut jam ke dah? Jam setengah jam. Selalunya kita tawaf ke mana? Lawan jam.
Semua objek lawan jam. Semua objek lawan jam. Yes. Proton dan neutron tu Ha, apa? Contoh dia ikut apa ni kita tawaf lah. Kan kita tawaf Tak tu tak dari segi fizik lah ni Prof. Ha. Pusingan apa proton ke apa ke memang lawan jam. yes. Semua lawan jam. Kehebatan. Itu Allah SWT itu. Saya tak jawapan pada itu kan. Orang jahil itu memang dia always apa ni cuma Amerika ya dia nakal sikit. Bila British kata lawan jam, dia kata lawan ikut jam. Sebab tu kalau tengok British dengan Amerika dia tak sama. Kita kalau British right hand drive. You go to America left hand drive. Dia tak mau sama. Kadang-kadang orang bila belajar baca hukum fizik kan, pening brother. Bila baca buku teknik right hand rule planning, baca buku teknik left hand rule planning, mana satu ni kan? Kita di confuse bila kita tengok, oh ini author dari England pakai kanan, ini author daripada Amerika pakai kiri. Ni semua sama dengan appeal dia. Itu sama kan? Jadi itu masalah dia. Walaupun dia pun semua dia balik. Satu tu penyenayah, satu tu bukan. Kan? Tapi itulah, dia tak sama. Penting kita. Kita British pakai 240, dia pakai 110. Kita pakai British 240, dia pakai 110. Dah kita tukar character. Step down apa dia pakai ni, step down, step up dan umur. 110 naik, 240. Bawa alat dia ni. Okey. Jadi sebaliknya majoriti bintang-bintang yang dikesan dan halus adalah tua, gegasi ke sejuk. So dia bila tua, so dia actually coal dari Sepojaya. Sebab dia suhu dia dalam 2,000-3,000 K tadi. Ya. Jadi kajian terperinci bagaimanapun mencadangkan bahawa kebanyakan bintang-bintang halus adalah bintang-bintang jujukan utama. Bahagian bawah dan kedai-kedai putih tua yang terlalu kabur susah untuk dikesan. So bila kita buat kajian tentang bintang-bintang halus ni, dia punya jenis dia adalah dia masih lagi jujukan utama sebab dia masih lagi bakar hidrogen kepada helium. Tapi because dia punya pembakaran so slow, jadi dia lama lah. Dan yang mana yang dah habis bakar, kan, dia dah jadi kedai putih lah. Jadi dia jadi dah tua, dia jadi kabur. Jadi sebab tu itu yang dikesan lah. Sebab tu halo-halo galaksi lain terlalu malam. Sebab tu dalam galaksi lain susah nak nampak halo. Sebab dia banyakkannya apa bintang-bintang yang tak nampak, dah jadi terang dan gelap. Jadi itu yang dari galaksi kita masih ada lagi lah. Sebab itu kita boleh nampak. Tapi kalau galaksi lain, halo dia memang kita tak nampak. So ini yang di mana dia duduk, dia duduk kat bawah ni. Sebab ni kan, dia duduk bawah ni. Kau tengok ya, kau tengok dari kalau di atas ni jisim dia semua besar. Ni jisim matahari kan. Umur dia 10 kuasa 7 tahun, lifetime dia. Turun ke ni, lifetime dia 10 kuasa 8 tahun. Mai kat sini, ya, mata dekat dengan mata kita punya ni 10 kuasa 8 sampai ke matahari 10 kuasa 10 kan. Tapi bila turun bawah 10 kuasa 11. Maknanya lagi lama time dia. So dia pun duduk kat sini kan semua. Bintang-bintang halo ni. Ya, dia lah main suka tapi dia punya lifetime lebih lama lah. Kemudian bila dah mati pergi sini lah. Kau bayangkan ya, ini series B kan. Tapi kita ada series A kat sini. Series A masih lagi bakar, tapi series B dah jadi white dwarf. Jadi series tu sebenarnya pairing, dia ada dua pair. Satu dah mati, white dwarf, satu masih ada di situ lah. Dari segi location dia untuk rapat kan, itu bergerak dia juga. Yalah sebab kita nak identify di mana kedai putih, di mana ni sebenarnya dia rapat sebenarnya. Ya. Okey, sukar untuk dikesan. Bonjolan nuklear adalah awan bintang-bintang tumpat yang mengelilingi pusat galaksi kita. Ia mempunyai jari bonjol tu pun buat 2 kilopasek dan dia lepek. Ya. Ianya sukar untuk dilihat kerana debu tebal. Memang ada debu banyak sana. Dalam cakra bergerak sinaran cahaya nampak. Tapi cerapan pada panjang panjang boleh menembus debu. Sebab tu kita kena pakai infrared. So sebab tu JWST nak gantikan JST dia guna infrared. Nanti bila infrared nanti dia boleh tengok lah core tu dalam tu. InsyaAllah. Sekarang dah boleh? Tak boleh. InsyaAllah. Sebab dia tak boleh tembus debu. Sebab debu tebal. So if you can penetrate the debu, baru you boleh tahu apa dalam. Next question, yang core ni black hole kan? Yeah.
So debu-debu ni kalau tak masuk dalam bawah tu. Sebab dia tak sampai lagi dia punya sebagai child punya limit. Dia tak sampai ke event horizon. Kalau sampai horizon memang dia harus masuk. Okey, bonyolan nampaknya mengandungi sedikit gas dan debu dan jadi sedikit bintang-bintang berlaku sini sebab dia ada ni gas. Tapi kebanyakan bintang-bintang adalah tua. Bintang-bintang sejuk sama seperti yang terdapat di Halo. Dekat Bonjol pun semua bintang-bintang tua. Dan sebab debu tak banyak. Ya, begitu banyaknya bilangan bintang-bintang cakra Halo di cakra, Halo dan bintang nuklear mengarah ke soalan asas lah. Berapakah besar jisim galaksi? Itu nak tahu apa jisim galaksi ni. Kita dah tahu banyak bintang dekat cakra, ada bintang Halo, ada bintang dekat Bonjolan tu, agak-agak berbesar jisim dia. Kan? Kalau tu kita berhenti kat sini. Kita sambung petang 2 setengah Aku ni nak lah. Okey. Bukan 5 setengah. Kita boleh kata kan, actually bintang yang ada sekarang kira bintang baru. So kalau kita backtrack pada umur sun tu kita dah zero, tak tentu lagi. So the shape of Bima Sakti is totally different. We don't know. Mungkin tak ada spiral, mungkin tak ada apa. Mungkin. Ada wifi dekat ni. Kalau tak pasal kita tadi. Dia Ada. Ini pendrive.